Ambo tak pernah dengar pun Nabi sebut perkataan tasawuf dalam hadis. Bahasa kakak Wahabi dulu duk marah kok tasawuf. Tak ada dalam Quran perkataan tasawuf. Apa kata ambil pada Quran dan hadis tasawuf ni? Kedai mau menipu. Mana ambo tak pernah jumpa dalam Bukhari perkataan tasawuf. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan. Ilmu tasawuf pengetahuan yang diketahui dengan dia. Dengan pengetahuan ini akan segala kelakuan hati. Segala sifat-sifat hati. Segala martabat hati. Segala tabiat hati. Sama ada tabiat yang jahat, tabiat yang buruk. Maka dibahas di dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu fiqh bahas mengenai sah batal sembahyang. Dalam ilmu tauhid bahas mengenai pegangan dan akidah. Manakala kelakuan sifat hati baik buruk dibahas di dalam ilmu tasawuf. Sama ada kelakuan yang dipuji, yakni sifat-sifat hati dah. Seperti merendah diri. Rasa diri ni rendah ya. Rasa diri ni tidak ada apa-apa. Rendah hati. Bukan kata jalan bokok. Kalau tu rendah tubuh. Kalau lagu tu gak, orang tinggi tu takabur, orang pendek tu lah tasawufnya. Tawaduk. Tak. Kadang-kadang orang pendek tu lah. Hak tu hak metar sekali. Kadang-kadang hak tinggi tu lah. Hak tasawufnya. Dan sabar. Sabar ni adakah semata-mata duk senyak sabar? Oh, demo senyak sabar. Tak buat tindakan gapo-gapo. Jangan buat tindakan kita kena sabar. Nama, kalau pergi pun kena sabar, jangan tell orang. Gitu kau sabar maksud dia. Sabar ni sifat hati lagu tu kau. Tak. Sabar ni dia ada rupa dia. Sifat hati tu sabar, tapi rupa ketika pergi sabilillah bunuh orang. Tu sabar tu, sabar tu. Ok lah tu. Saya sabar lah tu. Tikai orang sabar. Tikai orang. Lepas tu lagu mana? Tembok orang kau sabar. Sabar. Bukanlah kata ketika berperang tu tak kata orang sabar. Dia mojak pun kena sabar. Gitu kau maksud sabar ketika berperang. Atau kelakuan yang dicela seperti berdeki. Deki dengan orang. Pakai jubah, pakai serban. Ngajar. Orang duk tengok penuh pernah kabar-kabar dalam hati ada perasaan deki lagi dengan orang. Deki sama-sama ustaz, deki sama-sama pelajar, deki sama-sama saing. Perangai lagu ni hati tu masih tak comel lagi. Wajib kita kena beki supaya kita bertemu dengan Tuhan dalam hati qalbun salim, hati yang sejahtera. Bapa tak sebut sifat engkau lain, dia sebut hati yang sejahtera. Kerana hati yang sejahtera melahirkan kelakuan sifat yang sejahtera. Kalau hati jahat tak sudut menipulah nak jadi baik, lama-lama akan nampak kelakuan sebenar. Dan membesarkan diri, rasa hebat, rasa besar diri, rasa ramai pengikut. Rasa goni tak saya dengar kata orang gapo ni hati ni sudah jadi rosak dah. Kena beki hati kita. Siapa-siapa kau kita tak semestinya kita dah bersih hati. Guru mujahadah dia dengan cara seorang guru. Seorang pelajar mujahadah dia sebagai seorang pelajar. Seorang suami mujahadah dia sebagai seorang suami. Dia kena mujahadah biar hati dia jadi baik. Seorang isteri kena mujahadah biar hati dia jadi baik. Saling-saling bermujahadah. Bukan saling-saling berbaloh. Hak ni baloh ngok ni, hak ni baloh ngok ni. Dan ada pun faedahnya. Okey, gapo dia faedah dia? Ilmu tasawuf ni gapo dia faedah dia? Kau tak ada faedah ilmu tasawuf. Maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah dan menghiasinya dengan memandai kepada Tuhan sekalian alam. Faedah dia, faedah belajar ilmu tasawuf ni kosongkan hati kita jadi pada kosong daripada selain Allah.
hati ada Allah Ta'ala sentiasa mengingati Tuhan, melahirkan sifat-sifat yang terpuji. Dan memandai Tuhan sekali ahli hati sentiasa duk muamalah dengan. Dan ada pun hantaranya maka iaitu hati manusia. Gapo dia tajuk perbahasa dalam ilmu tasawuf? Dia tekan kok gapo dia? Dia tuju kok gapo dia? Dia tuju kepada hati manusia. Manakala perbuatan semaya ibadat, hak tu pekoh. Manakala hati nak suruh jadi baik ni, tasawuf. Daripada kehok kelakuan yang datang kepadanya, perangai molek, perangai tak molek, hak tu tepat perbahasa dia. Kecek bak hati. Bak apa kecek bak hati? Apa tak kecek bak telinga, bak mata, bak perut, bak gapo, bak ruh, bak nyawa. Bak hati, kerana hati ini katanya Nabi, ingatlah di dalam satu manusia itu ada segempa daging. Mudrah. Iza saluhat saluha sairu jasadih. Apabila baiklah hati saat ni, baiklah daging saat ni, baiklah semua anggota. Apabila jahatlah hati itu daging saat ni, maka jahat seluruh anggota. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah daging saat ni yang mengontrol seluruh anggota itu adalah hati kamu. Maka tasawuf menganggap, ulama-ulama tasawuf sangat menitik berat mengenai hati kerana hati punca segala-galanya. Orang tu jadi baik kerana hati. Orang tu jadi jahat kerana hati. Sebab tu orang baik, orang panggil baik hati. Oh, baik hatinya awak. Apa tak panggil baik tangannya awak? Baik kaki kau, baik nyepak kau, tak ada. Dia baik hati. Maka kerana hati yang kontrol semuanya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada satu bab ajaibul qalbi, keajaiban hati. Imam Ghazali kata hati ni ajaib-ajaib, dia sebenarnya semua. Kalau baik dia, baiklah. Sebab tu tasawuf begitu menitik berat ke hati. Deh. Tu ilmu tasawuf. Ilmu fiqh lain pula. Ilmu tasawuf lain pula. Jangan campur bab fiqh dengan tasawuf. Kok pekoh, kok tasawuf. Dan ada pun hukumnya, hukum belajar ilmu tasawuf, ilmu buat hati jadi baik, buat sifat jahat, fardu ain. Hukum dia wajib secara individu. Ain ni setiap individu, setiap ain orang. Maka setiap orang jangan cara ke orang lain. Lo ni kita duk cara ke hati kita lagu mana dengan Tuhan. Hati kita bersih ke? Hati kita pemarah ke? Hati kita gini ke? Kita duk cara kok diri kita, tak sudut tunjuk kok diri orang. Ni mengaji tasawuf, jodoh. Bahasa kakak ni, kat rumah hamba ada perangai lagu ni. Dia bersih semacam. Dia tasawuf semacam. Dia wali semacam. Dia tak salah semacam. Orang lain semacam mengaji. Jadi mengaji tasawuf ni jangan hitau ke. Tengok diri kita. Kita ni ngajar, kita tengok dengan diri kita. Kalau ada, ya Allah, aku ada ni benda ni. Kena buat ni. Kita pun mujahadah buat. Maka barulah ada faedah ngaji tasawuf. Kalau ngaji tasawuf nak kata kat orang, ngaji tasawuf nak beki orang, tak ada faedah ngaji tasawuf. Yang ngaji tasawuf ni, kita nak tengok diri kita. Beki diri kita. Tak ada manfaat kita tahu keaiban orang. Aib orang, jahat orang, tahu faedah ke apa dia. Bahkan menambah jahat seka kita pula dengan orang. Sebab tu ulama kata jangan cari aib orang. Tetapi kalau kita tahu aib kita, kelemahan diri kita, maka kita akan baiki diri kita. Ada kelebihan kita tahu aib kita, tak ada kelebihan kita tahu aib orang. Atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur, orang yang tidak gila, kalau gila ikut dia dah. Tapi kita nampak orang gila pula tasawuf. Tak ada perasaan orang duk kata ke dia, orang duk hina dia, orang hamba dia. Tak ada marah dia, lari dia. Tak ada perasaan orang hina, orang pekor batu, orang bergelar ke dia, senyap dia. Sebab itulah sampai sekarang tak ada kes coronavirus orang gila.
Apa orang gila tak kena corona? Sebab hati dia bersih. Orang sakiti dia, dia tidak menyakiti. Orang kata dia tidak mengata orang. Maka dia hidup dalam keadaan tenang. Kita ni banyak penyakit, banyak respon sangat kepada suasana luar. Maka coronavirus boleh masuk kita. Orang gila mana boleh masuk? Kita cutera tidur bawah retak. Sehari ya. Nyamuk nyogap esok demam corona lalu. Orang gila 30 tahun duduk bawah retak. Tidur tepi sungai gitu ya. Tak corona Demam podok. Sesemua podok. Bahkan tubuh kata sihat afiat pula. Tu orang gila punya pukulan. Dan ada pun tempat ambilnya. Daripada mana sumber belajar ilmu tasawuf ini? Daripada Quran yang mulia. Ambil daripada panduan Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW. Daripada hadis Nabi. Ambo tak pernah dengar pun Nabi sebut perkataan tasawuf dalam hadis. Bahasa kakak Wahabi dulu duk marah kok tasawuf. Tak ada dalam Quran perkataan tasawuf. Apa kata ambil pada Quran dan hadis tasawuf ni? Kedai mau menipu. Mana hamba tak pernah jumpa dalam Bukhari perkataan tasawuf. Nabi kata hendaklah kamu belajar ilmu tasawuf. Betul ke tak dia kata? Betul. Tak ada sungguh perkataan tasawuf. Dia dalam Al-Quran tak ada, dalam hadis ada. Lepas tu ni kawan ni Syekh Abdul Qadir kata ambil daripada Quran dan hadis. Ambil ilmu tasawuf tu daripada Quran dan hadis. Perkataan boleh reka. Tak jadi masalah. Jangan tertipu dengan nama isim. Tapi yang penting musamma tu. Ilmu ni sumber daripada Al-Quran dan hadis. Ilmu akhlak, ilmu gapo ni sumber daripada Al-Quran dan hadis. Jangan kata tunggu tubik perkataan cokoh baru kita percaya. Dalam Quran sebut tasawuf, dalam hadis sebut tasawuf, baru nak percaya. Kalau lagu tu ilmu hadis juga bid'ah. Hadis hasan tidak ada pernah Nabi sebut. Lepas pada Nabi kecek hadisun hasanun. Ada Nabi kecek itu. Lepas pada Nabi kecek Nabi kata rawahul Bukhari. Hadis sahih muttafaqun alaih. Ada Nabi sebut lagu tu. Dalam ilmu hadis dia mau boleh terima. Istilah-istilah hak dia mau reka. Hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu', hadis mursa, hadis musnad, hadis mutarrad, hadis gani boleh terima. Istilah dalam ilmu orang lain tak saya terima. Hak ni dipanggil jahil murakkab. Sekalipun dia ngaji tinggi setara mana, tak boleh terima istilah orang. Hak ni dipanggil jahil murakkabun mufidun bil wada'i. Jahil ni ada dua. Jahil jalan kaki, jahil naik kenderaan. Jahil jalan kaki tak apa lagi, jahil basi. Selapis ya. Jalan kaki ya. Hak ni jahil dua tingkat. Naik kenderaan dipanggil jahil murakkabun. Jahil berlapis-lapis, maka hak ni dia tak tahu dia tu jahil, duduk rasa aling pah cerah. Duk rasa betul pah cerah. Maka hak ni bahaya juga. Jadi setiap ilmu ada istilah dia. Jangan campur aduk ilmu. Ahli tauhid kena akui istilah dalam ilmu tasawuf. Tasawuf ada istilah-istilah dia. Begitu juga dalam tauhid ada jirim, ada jauhar, ada goni, ada gotu. Istilah-istilah dia. Tanjis, goni, suluhil qading. Istilah-istilah dalam ilmu tauhid. Apa dia mau boleh terima dalam ilmu tauhid, dalam tasawuf tak boleh terima. Mengaji dengan insaf, ngaji dengan hati yang boleh nak terima orang. Sekalipun dia mau minat hadis, nak minat tauhid pun jangan duk marah kok ilmu tasawuf. Dia juga ada disiplin ilmu dia. Ada pakar-pakar dia, ada tahap-tahap pengajian dia, ada hak tasawuf rendah, tasawuf tengah, tasawuf tinggi. Hak ni nak jawab belaka, dia mau bahagian gapo, dia mau bidang gapo. Ambo bidang tauhid, jangan campur dengan dalam bidang istilah-istilah dalam tasawuf. Hak ni istilah tasawuf salah belaka. Sebab apa? Salah istilah tasawuf.
sebab tidak tepat dengan istilah tauhid pula. Lepas tu, kalau lagu tu kapir habis, orang mengaji balaghah lah. Nah, rumah itu dibuat oleh Zaid. Siapa dia kau pembuat rumah itu? Zaid. Bana Zaidun al-Baita. Zaid telah membina, mencipta rumah. Maka siapa dia pencipta? Zaid. Tauhid kata kapir, kata lagu tu. Habib capo rohu. Dalam ilmu nahu, dari sudut nahu, dari sudut lughah, bukan hakikinya tu. Maka jangan capo cerita. Orang lah ni ramah, bukan bidai dia, bukan cek dalam bidai dia, menyebabkan capo aduk habis tak tahu belaka. Nah, tasawuf kecek cara disiplin ilmu tasawuf. Istilah-istilah dia, imam-imam dia, para orang-orang hebat dalam ilmu tasawuf. Ilmu Quran kecek dalam bab Quran. Sebab tu dalam Bukhari orang tahu hujah, di dalam misalnya ilmu qiraat, orang tak ambil sanad Bukhari. Orang ambil dia ada imam-imam bab kan. Dalam hadis orang tak ambil hafsing. Sebab hafsing lemah dalam bab hadis. Orang tak ambil hujah. Dalam qiraat dia jadi hujah. Dalam ilmu nahwu, Imam Syafi'i orang tak pegang, orang pegang imam-imam dia pula. Maka ada disiplin ilmu dia. Ada imam-imam dia dah. Dan ada pun nama dia dan ada pun namanya, maka ilmu tasawuf. Ilmu ni nama dia ilmu tasawuf.